Okay, kita start Ada figure one show. Dia punya soalan ni ada kotak-kotak tak macam tak aku minat sangat ni. Tak standard soalan dia kan. The figure one shows the achievement of two class, Kindi dengan Dalami. Taklah. Alpha dengan beta. Contoh. Ni contoh. Kindi dengan Batani. Oh, Kindi dengan Batani. Hebat. So sekarang ni, which class show the most consistent achievement in the test? Ini dia bagi Ini apa nama ni? Itu standard deviation. Kita dah belajar daripada menengah rendah lagi. Sekarang form 2 pun dah belajar juga statistik. Semakin rendah standard deviation, semakin konsisten. Semakin konsisten. Cikgu bagi macam ni lah. Maksud dia macam tu. Boleh? Boleh ke tak? So kalau kita tengok gambar dekat sini, okay, yang mana konsisten? Jawapan dia apa? Kita Yang konsisten jawapan dia Q. Alpha. Jawapan dia alpha. Dia kata kelas apa kan? Which class? So alpha. Q alpha. Okay, determine the appropriate curve that representing the alpha and data and beta data. So dia suruh bagi tahu. Reason. Mana ada reason? Ada reason ya. Sebab dia punya ni lah. Standard deviation rendah. Masukkan reason. Boleh? Sebab standard deviation dia kecil, so dia lebih konsisten. Boleh tulis macam tu. Memang daripada kita mendengar bawah, mendengar rendah lagi kita buat macam tu. So memang kena tahu dalam tu. Okay, boleh faham soalan A? Soalan B pula dia nak suruh tanya yang mana satu sesuai dengan curve, normal curve P, yang mana satu sesuai dengan normal curve Q. Okey, kalau kita tengok macam ni, ini pun maksud dia ni kita tengok pun logik dah sebenarnya. Maksud konsisten tu semua tertumpu pada satu tempat. So bermaksud yang P ni adalah alpha. Yang ni adalah beta. Boleh nampak tak sebab apa dia aku cakap macam tu? Nampak, sebab tu. Salah, kata balik. Alpha P betul? Dia kalau macam ni tau, kalau nak tengok kelas tu bagus ke tak, contohlah macam ni. Contoh satu lagi kelas dia macam ni. Kan? Okey, sekarang kita boleh tengok daripada contohlah macam ni, kita buat belah tengah. Sebenarnya yang ini, jarak sini ke sini adalah standard deviation. Kalau sini tengah, contohlah cikgu ambil ke sini. Sini adalah standard deviation. So mana satu yang lagi bagus sebenarnya? Lagi kecil ke lagi bagus, lagi besar lagi bagus? Lagi kecil. So yang mana satu lagi yang kecil? Sebenarnya semakin macam ni, semakin apa? Macam menara ke LCC, so dia akan semakin baik lah. Maknanya semua tertumpu kepada satu tempat saja. Dia fokus. Kalau dia macam bawah ni, dia macam lebih berselerak. Semua ada kan. Dekat tepi ni ada, dalam sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. So dia punya ruang tu terlalu besar. So dia tak berapa konsisten. Maksudnya macam tu. Boleh. So jawapan dia adalah alpha adalah curve P, beta adalah curve Q. Boleh? Yang ni soalan yang knowledge juga. So kena tahu jugalah yang ni. So baguslah kita dah jumpa hari ni. So kalau ada exam nanti, kita boleh jawab. Sebab nampak pattern macam lebih kurang je. Dekat Perlis ada, dekat Pahang ada, dekat Perlis ada, dekat apa ni? Dekat mana ni? Dekat Johor ada. So yang ni kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Boleh? Boleh. Soalan nombor 2 ni macam mana nak buat? Balikkan je. Tak macam biasa lah. Cikgu, itu apa ni cikgu? Okey, sabar. Memang dia bentuk pelik sikit. Sebenarnya dia adalah permutation. Kita tak pernah guna formula permutation. Sekejap, cikgu tunjuk formula dekat atas ni. Tapi dia ada dalam ni. Mana dia? Dalam mana permutation? Cakap tak ada. Ada yang ni. Boleh nampak yang ni tak? Nampak tak? Okey. Yang inilah kita kena pakai. Terima kasih. Ini maknanya kita tak pernah jumpa, tapi hari ni dia jumpakan kita kan. Dulu Ani tak jumpa kan. Bila dah dekat tempat baru dijumpakan. Saya tak tahulah. Contoh. Allah ni. Okey, sekarang ni Ali kata. Kata kita pecah dulu, boleh? Kita pecah dulu sama-sama. N, P, ini cikgu buat macam biasa. M tu cikgu naik atas terus, boleh? Boleh. Cikgu buat macam ni. Dia macam-macam cara ada, cikgu tengok kan. So pulang pada kamu lah nak pakai macam mana pun. So sekarang ni nak buat macam ni, nak buat apa lagi? Buat turun 2. Buat turun 2, boleh juga. Tapi cikgu tak nak turun 2 dulu, cikgu pecah ikut formula dulu. Formula dia apa tadi? NPR sama dengan N factorial N minus R factorial. Ini formula dekat atas tadi So cikgu salin balik dekat sini. Cikgu akan dapat berapa atas N factorial bahagi dengan N tolak 3 factorial bahagi dengan bawah ni pula N tolak 1 factorial bahagi dengan N tolak 3 factorial. Boleh nampak ke tak? Boleh ke tak? Tak, cikgu masukkan ni je. Ikut ni je. Kalau N factorial. Dah. Cikgu, bawah tu kenapa 3? Kenapa? Bukan 2 tak? Sekejap.
Kan betul tu dah. Sekejap. Dia datang macam ni. Maknanya dia kena apa faktorial? N tolak 1 faktorial, betul? Lepas tu bahagi dengan apa dia? Lagi dengan 1 tolak 2 faktorial. Faham tak? Okey. Nampak ke tak? Oh. Dia tu. Kamu sekarang ni tak nampak, tengok ni, fokus kepada sini kita punya, lepas tu kita masukkan. Nanti kamu tengok sendiri. Itu memang dah betul dah tu. So tadi cikgu letak N tolak 3 teruslah, nak senang kan? So N tolak 3 faktorial. So sekarang jadi macam mana? Cikgu terbalikkan boleh. So akan jadi N minus 3, nanti boleh potong kan? Darab dengan dia bahagi jadi darab dekat atas. 3 faktorial bahagi dengan N minus 1 faktorial sama dengan 2M. Cikgu tak tubah lagi 2M. Ni suruh ubah tadi tapi tak apa lagi tubah. So ini yang ni. So sekarang jadi apa? Sekarang cikgu dapat M sama dengan berapa? N faktorial bahagi dengan 2 N minus 1. Boleh tak? boleh. Okey. Okey, tapi ini bukan jawapan dia lagi. Okey, cikgu bagi tahu lagi. Sebenarnya daripada sini kita boleh pecah lagi. Contohlah cikgu buat 5P3. Semua kena tengok betul-betul. So, tolong pecahkan ikut formula ni jadi berapa? Jadi 5 faktorial 5 faktorial, bagus. Lagi? lagi 5 tolak 3. 5 tolak 3 berapa? 2 faktorial. 2 faktorial. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 5 darab dengan, ini faktorial tak? 4. Faktorial maksudnya darab 4. Dia Darab semakin berkurang. 2. Darab 2. Boleh. Faktorial tu maksudnya dia darab kurang-kurang 1 macam tu. 2 darab dengan 1. Kalau 5, kalau 6 faktorial berapa? 6 5 darab 4 darab 3. Kalau N faktorial? N nombor tu N darab dengan N tolak 1. Betul tak? N tolak 2. N tolak 3. Faham tak maksud dia? Kita boleh tolong. Ha? Sampai bila? Nanti kita tengok lah. Sampai bila tak apa. Kita tengok dulu macam mana. Okay, sekarang dah faham yang ini. Baru kita masukkan. Sampai bila tu kita tunggu dah sampai bila. So sekarang ni kita buat dulu N. Lepas tu darab dengan berapa? N tolak 1, betul. N tolak 2, N tolak 3, N tolak 4. Sampai bila? Stop lah sampai situ kan. Dah penat. Sebenarnya banyak lagi boleh tulis kan. So kita buat yang bawah pula. Bawah 2 cikgu letakkan kat tepi dulu. Cikgu buat yang dekat dalam tu. Dalam jadi berapa? N tolak N tolak 1. Lepas tu N tolak 2, betul. N tolak 3, N tolak 4. Ini contoh. Lepas tu kita boleh potong tau. Yang cuba tengok yang ni. Yang ni pun sebenarnya boleh potong. Kita potong macam mana? 2 tolak 1, 2 darab 1, 2 darab 1. So tinggal yang ni saja. Boleh faham? So yang ni pun sebenarnya boleh potong juga. Yang mana kita boleh potong. Itulah rasional dia. Kalau kamu nak sambung lagi X5, sini boleh masuk lagi X tolak 5. Maknanya boleh potong juga. So terpulanglah pada kamu nak buat sampai mana tu. Janganlah buat panjang-panjang sangat. Sebab benda yang sama sahaja. So kita potong mana yang boleh potong. So potong yang mana? Potong. sampai N tolak 1. So jadi berapa jawapan? N kedua. Kedua. Ya, itu jawapan dia. Yang ni memang more kepada konsep. So tengok betul-betul. Bolehlah ingat sekarang sikit-sikit. Dia main formula. Lepas tu macam mana dia masuk jadi macam ni. Kamu ingat satu contoh macam mana cikgu bagi ni. Kamu hafal contoh ni. Ingat. So insyaAllah kalau dapat soalan ni lagi kamu boleh settlekan. Boleh? Ingat contoh ni pun boleh lah. Ingat contoh ni. Lepas tu kamu boleh jawab nanti. Boleh? Panjang now. Panjang ya? Mana-manalah panjang ke? Tak panjang kot. Cuba mana ha? Kita tak pernah buat pun. Ya, yang ni memang. Sebab kita boleh tekan kalkulator, sebab tu kita tak kira dia punya manual. Tapi sekarang dia nak uji manual. Memang terciduk lah kejap. Okay? Okay, tak apa. Kita tengok balik nanti. Kita terus pergi soalan nombor 3. The mean of 8 number is P. So, mean 8 number jadi maksud dia berapa? Mean 8 nombor adalah P. Kita buat 8. Maknanya ini total X. Betul? Betul tak? Total X. Total tambahkan bagi 8 dapat P. Lepas tu satu lagi dia kata apa? Given that variance is K. Variance K maksud dia apa? Variance sama dengan K. H square. Ingat tak formula dia nak pakai apa sekarang? Pakai yang Formula variance. Ya, variance ada dua. Yang atas ke belah bawah? yang atas. Yang atas. Sebab yang ni masih lagi yang listing punya. Dia ungroup data. So kita ambil yang atas. Yang awal-awal cikgu dapat dekat sini. Sama dengan berapa formula dia? X kuasa 2 kan? Tolak bar kuasa 2. Tak ada punca kosong. Tak ada punca kosong. Tak ada punca kosong. Bagi N tolak dengan mean square. Okay, so dapat betul dah. So sekarang nak buat apa? Masukkan. Dia kata 232 tadi apa dia ni? Total sum of square. So sum of square cikgu buat macam ni tau. X kuasa 2. Sum of X square. So kita boleh masukkan dalam kita punya
kita punya formula tadi 232 bahagi dengan berapa N kita? Masih lagi 8. Kita punya mean berapa? E P square. kuasa 2. So kita dapat jawapan. Lepas tu dia kata sama dengan apa? Variance sama dengan apa tadi? K. Sama dengan K. So kita boleh dapat jawapan. Berapa jawapan dia? Cikgu mau tadi P kuasa 2, 232 bagi 8 jadi dapat apa? 29. Ya, 29. 29 tolak K kan? So dia nak in term of K Pucuk kosong. dapat jawapan punca kuasa 29 tolak K. Tolak K. Boleh? Boleh. Hoi, yo, okey, ni tak ada masalah kot. Soalan ni kita biasa jumpa, so harap-harap bolehlah jawab. Okey, kita teruskan kata pengadil. Okey, dapat soalan ini adalah soalan. Yang ni yang saya nak bangga itu saya dapat juga jawapan. Hoi, hebatlah. Ada berapa markah ni? 3 markah. Okeylah 3 markah. So sekarang ni, ini adalah kumulatif. Cikgu ambil lah sini, cikgu tarik sini lah. Cikgu letak sini, cikgu padam sini. So sini padam sini. Sini adalah CF. Sini adalah frekuensi. Ini adalah dia punya X. Boleh? Sekarang boleh tak cikgu nak masukkan? Cikgu, kita main-main sikit ni 5. Lepas tu tambah berapa jadi 18? 13. 13. Tambah berapa jadi 39 dan 21 tolak. Betul ke? 14. Ya. 19 dengan 8. Ini dia punya frekuensi. Baru ada kumulatif frekuensi. Kita boleh check balik. 5 campur 13 boleh dapat 18. Okey. 18 campur 21 dapat 39. Okey, kita buat dulu macam ni. Lepas tu kita tengok. Mr. Edric, the subject teacher intend to give reward to the best 20 student. Determine the minimum marks should be obtained by the student in order for them to receive the reward. So macam mana? Kita buat interkuartal. Ya, interkuartal. Kita kan ambil third kuartal lah. So sekarang ni dia nak 20 orang. Dia nak 20 orang je. Semua sekali ada berapa orang? 80. 80. Dia ambil 1/4. So kenapa kata third kuartal? Kenapa tak ambil first kuartal? Kalau ambil interkuartal, Kita ambil awal-awal. kita dapat markah. Ya, kalau kita ambil 1/4, kita bagi reward kat budak lemah pula. Masya Allah. Apalah masalahnya. So kena ambil 3/4. Boleh. So 3/4 nak tunjuk yang mana satu ni? Yang 50. 3/4 daripada 80 berapa? 60 kan? 60. So kita tunjuk dekat sini boleh? Ya. Boleh. Nanti kamu tengoklah kenapa cikgu ambil 60 dekat situ. So sebenarnya kita kena pakai dia punya tu kan. So kita tunjuk dekat situ, tak buang masa, kita buat macam ni. Lepas tu kita masuk je dalam formula. Boleh? Masuk formula? Ya. Okay, formula dia macam mana? Lower boundary. Lower boundary berapa? 59.5, betul? Ya. Tambah dengan kurungan? Tambah dengan 60. 60 orang kan? 3/4, 60 tolak 53 bahagi dengan 19. Ni 10. So jawapan dia berapa? Jap. Ini kuartal 3 Siapa tak tahu boleh tengok formula. Ini adalah kuartal 3. Dia sama macam formula median tu. Median tu kuartal 2. Median yang dalam formula tu kuartal 2. Median. So yang ni dia nak kuartal 3 sebenarnya. Ketiga tu. Kalau 1/4, kita nak kira apa? Kita tukar dia punya soalan sikit. Maknanya dia nak 20 orang tu dia nak punish kan? Dia nak suruh diri atas meja. So 20 orang tu kena carilah. So kena tengok daripada atas kat mana. So itu ambil 1/4. Yang ni ambil 3/4 sebab dia nak ambil yang the best dekat bahagian sini lah. Boleh? So kita dah ambil jawapan. Kita pergi jawab soalan nombor 5 pula. Nombor 5 mana? Nombor 5. Ada lah. A conical container with radius which is half of its height. Okey, kita lukis dulu container boleh? Boleh. Okey, dia ada dua. Sama ada sekarang ni. Okey, dia ada dua, kita boleh lukis macam ni. Ada orang lukis macam ni, contohlah. Okey, dia punya height, ada orang cakap dia adalah Ke bawah. ini R, ini 2R. Ada orang cakap dia macam ni. Dia adalah H over 2. Dia boleh terima dua-dua ni tapi kita kena tengok soalan kita juga. Soalan kita ada satu soalan dia cakap if the level of the water decrease 4 to 3.9. So maksud dia yang mana satu kita nak pakai ni? Nak pakai yang ni ke nak pakai yang ini? Ya, yes. Ya, sebab tu jangan buat pakai R. Memang tak jumpa dah sampai bila-bila. So kita padam yang R. Lepas tu kita cuba jawab. Okey, dia kata okey, kita cari dulu, kita nak cari apa? V sama dengan dah bagi dah dia punya formula. Lepas tu nak buat apa? DVDH. Okey, kita buat DVDH. Tapi ada R dekat sini, Cik Akak. Jadi H per 2. Macam kita nak buat R. R sebenarnya sama dengan berapa? H per 2. So cikgu masukkan tukar. R sebenarnya sama H per 2. So cikgu tukar dekat sini. Pi H per 2 kuasa 2H.
So nanti dia akan jadi bawah dapat berapa? So dapat jawapan 1/12 pi H3. Dapat ke tak dapat ni? Dapat. Semua boleh try. Siapa tak try langsung tu bolehlah try. Sebab tu kena jawab dulu. Tunggu cikgu dia bila pun tak ambil lah. Okay, dapat tak yang tu? Maksudnya dah betul. Sebab bawah dia dapat 2 × 2 4 4 dan 3 12. So H × 3. Betul dah. So volume dia sekarang dia nak dV/dH. So sekarang kita dah ada H sahaja. Nampak? Tadi ada R, kita tak boleh buat. Sebab anion dia kena H sahaja. So kita akan differentiate, dapat berapa nanti? 3 pergi depan dapat 1/4 pi H squared. pi H kuasa 2. Lepas tu ingat tak ni? Water decrease from 4 to 3. H sama dengan 4. So kita boleh bagi H sama dengan 4 selalu. Senanglah untuk kita. H sama dengan 4. So dapat jawapan berapa dekat sini? Bantu saya. Pi. Pi. Jadi 4 pi lah. Ya. 4 pi kan? 4 pi. Betul? Okey, 4 pi. Lepas tu baru kita tengok soalan. Find the approximate change in volume. So, macam mana? Sebenarnya macam ni. dy dH. dy dH ke? Salah. Itu asal dia. dV/dH. dH. DVDH. Kita boleh buat macam ni. Delta V, delta H. Soalan nak approximate change volume. Changing in volume. So, mana kita nak? Dia nak yang ni. delta V. So cikgu buat macam ni, cikgu bawa pergi sana, dV/dH darab dengan berapa? Delta H. Okey. So dV/dH kita dah ada tadi, boleh masukkan sahaja. Delta H berapa? Dia pergi daripada 4. 0.1. Ya, dia menurun ya. Ni kita tengok, menurun dia negatif 0.1. So kena tengok betul-betul negatif 0.1. So jawapan akhir jadi negatif Negatif 0.4 pi. Boleh? Cikgu, jawapan Boleh. dia dalam pi ke? Ya, boleh juga. Kalau dia tak sebut apa-apa, kamu boleh je nak masukkan pi itu pun tak ada masalah sebenarnya. Cikgu Boleh. dia negatif sebab decrease ke cikgu? Ya, sebab decrease ni kena hati-hati. Dekat approximate change ada decrease. So dekat rate of change pun kalau dia terkeluar macam mana, macam air keluar kan. So dia akan jadi negatif juga sebenarnya. Kalau tak ada negatif salah ayo. Salah lah. Oh Syah. Salah. Dia akan dapat markah sikit lah. Mungkin dapat 2 markah. Syah. 2 atau 1 markah dia akan dapat. Sebab dekat bahagian bawah ni dia tak dapat markah sebenarnya. Sebab dia dah ada salah darab. Okey, kita pergi seterusnya. Yang ni pun soalan basic. Nanti tahun depan siapa yang nak sambung belajar lagi, Calculus, dia akan jumpa ni lagi. Okey, dengar? Okey, limit infinity. Okey, satu cikgu ada tanya kamu. Okey, semua tengok ni So kalau apa-apa nombor 2 bahagi infinity, jawapan dia berapa? Infinity? Infinity tu maksudnya nombor paling besar sekali. Berapa jawapan? Power. Infinity ya. Okey ni infinity tak. Salah tuan ni. Okey, apa kata kita buat satu eksperimen sikit boleh? Semua ambil kalkulator, tolong tekan. Okey. Cikgu pun tekan juga lah. Nanti orang kata kamu je yang tekan kan. Cikgu tak malas tak nak tekan. Cikgu tekan juga. Jawapan berapa? Allah. Sekejap. Kosong. Sabar. Berapa? Berapa jawapan dia? Cuba cikgu nak dalam bentuk yang ni. Dia 0.000002. Nampak Okey. So sekarang ni cikgu ambil nombor yang lagi besar boleh? 99999999. Berapa jawapan dia? Ya. Kita try. Buat. Cuba tengok apa yang cikgu cuba sampaikan sekarang ni. Dia akan jadi makin banyak kosong. Makin banyak kosong kan? Berapa kosong sekarang? Tadi note 9 ada 1, 2, 6. So dia akan jadi 8 kosong lah. Ya. Dia akan jadi macam ni. So bermaksud dekat sini, kalau nombor tu lagi besar daripada sini, so jawapan dia akan bertambah banyak kosong, betul? So jawapan dia, ingat 2 bahagi infinity, jawapan dia adalah kosong. Kalau dia dalam limit, kita boleh cakap dia adalah kosong. Boleh, dia penggunaan dia memang tak boleh pun. Tapi dia kalau ada limit ni, kita boleh buat yang tu sebagai kosong. Sebab lagi besar nombor kat bawah tu, infinity, so kita punya jawapan akan bertambah dekat dengan kosong. Itu cara nak prove dia. So ini satu contoh dia, nanti kamu akan belajar lagi. So kita tengok dulu, kita selesaikan. Kalau nampak limit to infinity, macam mana kita nak buat? Kita kena bahagi, apa dia? The highest power of x. Hello? Are you there? Ya. Dengar Okey, je. dekat sini, x, kuasa berapa yang paling besar dalam kita punya ni, persamaan ni, equation ni? 1.
X power 1 kan. So cikgu boleh pecah macam ni. 3X bahagi X, bahagi semua. 2 bahagi X, tolak X bahagi X. Boleh nampak tak cikgu buat macam mana? Sekejap. Saya punya lambat sikit untuk nak keluar. Sama cikgu lambat sikit. Ibu lambat Ustaz. Jangan ego, jangan ego. Kenapa begitu lambat nampak ni? dah. Nampak dah. Okay, boleh nampak? Boleh. Boleh. Namanya. Okay, nampak tak? Pak. So kita bahagi saja dengan highest power. Contohlah dekat sini ada kuasa 3. So macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni. 3X kuasa 3 bahagi X kuasa 3. 2X kuasa 3 tolak X kuasa 3. Buat je macam tu. Lepas tu kita boleh potong-potong sebenarnya. Okay, kita fokus untuk soalan ni lah. Kalau soalan ni, lambat juga ke keluar? Boleh lah. Tak dah, tak dah. Cepat sikit tadi. Okay, so sekarang ni kita boleh potong X dengan X. Atas jadi berapa? 3. Yang bawah ni boleh potong. Tengok yang ni. 2 bahagi kita masukkan infinity ke dalam ni. 2 bagi infinity jadi berapa? Kosong. Kosong. Tolak dengan 1. Ni kita dapat. So last sekali jawapan dia adalah negatif 3. Boleh? Siapa yang tak tahu boleh tengok balik semula soalan yang ini. Boleh, dia ada 3 case dekat sini. Satu, masukkan straight saja. Kalau contohlah, dia bukan infinity dekat sini, dia sama dengan 1. Kalau 1 macam mana? Masukkan saja. 3 darab 1, 2 tolak 1. Dapat jawapan terus. 3/1 contoh. Ni direct je. Kalau bawah dia sama dengan 2, kamu kena buat kaedah factorization. Itu yang kamu kena tengok. Yang ketiga adalah limit to infinity. Kena tengok juga, takut terkeluar nanti soalan ni. Kesian kamu nanti. Oh, hari tu dah bincang lah, tapi Allah, aku tak tengok pula kan. So kena tengoklah sikit-sikit. Tengok sikit-sikit je. Jeling sikit-sikit je. Okay, so kita pergi terus jawab soalan yang bawah. Dia nak DVDU. So nak buat apa ni? Cikgu boleh tukar-tukar dulu tak? Boleh? Cikgu tukar semua ni, nanti cikgu dapat jawapan berapa? Dapat berapa? Tak buat ni semua 3 you. Ha? Saya buat ni semua 3. Okey, boleh juga. Tak kisah. Boleh lah macam mana pun. Kamu dah boleh dah kot. So nanti dapat jawapan macam ni. Senang. Tambah masak. 3 U tolak U tolak 3. Dapat ke tak? Dapat. So bila dah dapat macam ni nanti, dia nak DVDU. Ni dia soalan dia. So kita nak pakai apa ni? Kita tak boleh buat apa-apa sebenarnya dekat sini. Kita nak adjust pun, nak bagi sebelah jadi satu-satu pun tak boleh. Oh, ada apa tu? Ayam So kita boleh buat macam mana? Kita cuma boleh pakai quotient rule. So cikgu buat U belah sini, V belah sini, U prime kat sini, V prime dekat sini. U masukkan yang atas. Yang ni akan jadi U minus 3. Bawah jadi berapa? 3. Yang ni dapat berapa? Ya you, lama nak keluar. Weh, kenapa ni? Ya you. Apa yang masalah ni? Masya Allah. Adakah aku yang bersalah? 1. Tiba-tiba keluar pula suara. Lepas tu kamu tolong selesaikan. Ini adalah quotient rule. Quotient rule kena apa? Kena tolak kan. So darabkan yang belah sini, tolak dengan yang belah sana. So nanti dapat dV du sama dengan 3U tolak 9. Betul? Tolak 3U bawah kan. U minus 3 kuasa 2. So 3U tolak 3U tinggal ni. So jawapan dia adalah negatif 9U minus 3 kuasa 2. Ya. Boleh nampak semua? Boleh. Kita loading lagi. Loading saya tunggu dah kat sini. Siapa yang kat rumah dia hujan? Saya. Dah hujan dah? Aku dah boleh buat tak hujan pun. Ya, baru tengah nak hujan. Cikgu saya tutup mic tau, bising. Okey, tak ada masalah. Saya ada mandi-mandi cikgu. Okey. Kamu tengok ini. Okey, yang ni pula soalan dia memang agak susah untuk di-explain kan? Tapi tak apalah, kita cuba tengok betul-betul. Saya jawab A tapi tak betul tak. Jawapan dia apa? Berapa? Saya tak 15 juga. Oh, 15. Okey lah, betul lah tu. Kalau agak-agak tu boleh lah. 3 darab 5, 15. Boleh lah tu. So sekarang ni, apa kata kita tukar dulu. Okey, kita tengok yang ni. Cikgu tulis yang ni dulu lah. Ni nak senang faham lah kot. 3 F prime X. Cikgu tulis sini sama dengan HX. Okey, ini adalah apa? Prime ni adalah dy dx. Betul? Ya. Kalau cikgu bawa pergi sana, dia akan jadi integrate. Okey. Boleh? So cikgu salin balik. Ini adalah 3fx. Sekarang ni cikgu terus masuklah sebab ni dia kata A sampai B. So cikgu terus masuk A sampai B. Lepas tu sini pun cikgu buat jadi berapa? Berapa kat sini? Itu A sampai B kan 5. Berapa? AB ke BA? BA. BA. Betul kan? Betul ke tak? Betul.
Betul. Lepas tu kita tengok information kita yang ni. So bermaksud dia kata dekat sini, nampak tak ada tak ni fx? Dia ada fx, ni pun ada fx. Tapi dia cuma terbalik BA dengan AB sahaja. Sebenarnya dia adalah positif dekat atas. So kita boleh ambil 3, ambil positif, jadikan dia positif. So kita akan dapat jawapan 15. Betul lah tu. Okey, boleh Yang ni tak tahulah macam mana. Siapa yang faham bolehlah faham. Siapa yang tak faham sebab apa tak faham pun tak tahulah. Dia memang susah sikit nak explain. Satu lagi negatif ni ingat dia belah atas, dia memang positif. So logik dia kena positif lah. Okey, boleh tengok balik semula. Yang ni cikgu dah terang tadi. Yang ni tengok betul-betul. Yang first ni cikgu tukar sahaja. Yang ni baru cikgu masukkan. Sebab yang daripada information yang kedua ni dia bagi. Okey, boleh. Kita pergi soalan seterusnya. Dah malas dah jawab Ben. Kan? So sekarang ni nak buat apa ni? Dia nak hash X. So kita kena integrate. Boleh tak integrate? Negatif 3x 2 tambah 5x. Dia ada range ke kat sini? Tak ada range. So jawapan dia kena ada tambah C nanti. Itu dia dah bagi titik dekat sini. So senang untuk kita lah. So kita akan dapat, ini berapa integrate? Negatif X kuasa 3. Tambah dengan 5x kuasa 2 per 2. Tolak x. X. Tambah C. Sama dengan hx. Boleh? So dia sebenarnya hx ni macam y juga kan. Sini maknanya dia dah bagi point dekat sini. Nampak tak point ni? 1-1. Point 1-1 ni nampak tak? Nampak. So sebenarnya x dia adalah x lah. Yang sebelah ni sebenarnya apa? hx. So kita boleh masukkan 1. Yang ni jadi berapa nanti? Ni jadi negatif x, negatif 1. Jadi berapa nanti? Negatif 1. Negatif 1 tambah 5 per 2, betul? Tolak 1 tambah Tolak 1 tambah C, nanti kamu akan dapat C. C sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Lepas tu boleh masukkanlah terus, itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah hx negatif x kuasa 3 tambah 5 per 2 x kuasa 2 tolak x tambah 1 per 2. Boleh dapat yang ni? Yang ni kena dapat lah. Macam senang kita biasa jumpa. So D ni memang... Kenapa integrate? Okey, dia macam ni. Tengok cikgu salin balik. D X. Yang hx tu boleh tak cikgu tukar jadi y? Boleh. Okay. Y kat sini. Biasa kita jumpa y kan. Lepas tu negatif 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 1. Ingat differentiate lawan dia apa? Integrate. Cikgu bawa pergi sini integrate. So sebelah sini tinggal y sajalah. So integrate. Negatif 3x kuasa 2 tambah x tolak 1. So cikgu cakap, cikgu tukar sendiri kan. Y tadi sama dengan hx sebenarnya kan. Cuma je hx. So soalan dia memang nak cari hx. So kita integrate kan. Itu sahaja yang kamu belum faham. Okay. Boleh? Okey, kita teruskan soalan selagi mampu. Nombor 8. State the magnitude of the unit vector in direction. Ini satu markah je ni. So ini berapa jawapan dia ni? Tak tahu, saya takut nak jawab. Ini jawapan dia 1. Betul lah tu. Untuk soalan 8, jawapan nombor A adalah 1. Okey, contohlah kamu tengok dia nak apa? Magnitude kan? Ya. Okey, contohlah cikgu bagi satu kat satu. Contohlah dia punya, selalu kita jumpa ni bentuk vektor So cikgu ambil satu contoh bentuk vektor. So kita akan dapat macam mana selalunya ni. Contohlah macam mana? Contohlah 2, 3. Ni jawapan dia kan. 1 per square root 5. Contoh. So ini adalah dia punya vektor. Yang ni adalah dia punya magnitude, betul tak? Okey. Betul tak? Kalau kamu tulis dalam bentuk lain pula, bentuk IJ dia akan dapat macam ni. 2I tambah 3J bahagi dengan square root 5 macam ni kan. So cikgu tukar pergi sini. So sekarang ni kalau nak dapat bentuk macam ni, padang ni balik. Kalau nak dapat bentuk macam ni, mana dia punya magnitude kat sebelah sini? Kat sebelah sini tak ada. Sebenarnya bawah ni adalah 1 per 1. So dia tak nak tunjuk dah lah. So 1 per 1. So bermaksud dia punya magnitude dia adalah 1. Boleh? Siapa faham? Faham? Siapa yang tak faham? Buat faham. Buat faham. Okey, boleh? Tulis je 1 kat situ. Okey, yang ni pun okey juga. Soalan dia biasa kita jumpa. P tambah 3Q. So sekarang ni kita masukkan dulu. P tambah 3Q macam mana? P berapa? Negatif 4, 3. Tambah 3Q berapa? K 2. 6. So jadi berapa? Negatif 4 tambah 3K. Bawah berapa? 6. Bawah sama dengan 6. 3 tambah 3, 9 lah. Okey. Oh. Okey. Okey, so sekarang ni dia kata vektor ni adalah parallel. 2x sama dengan 3. Apa maksud dia? Kalau tak nampak, apa dia buat macam ni? Vektor sebenarnya dia adalah sama macam kita belajar, apa nama dia? Allah Akbar, transformation tu.
So bila X sama dengan K, bermaksud apa? Dia punya garisan tu macam ni, betul tak? X sama dengan K. Macam ni lah kan kita akan dapat. Kalau X sama dengan 5, kita buat macam mana? X sama dengan 5. 5 macam ni kan? Ya. So dekat sini, X sama dengan K. So ini ada Y, ini X. Kalau tak nampak. So bermaksud sekarang ni, dia adalah, apa ni? Parallel to Y axis. Nampak? So berapa koordinat dekat sini contohnya? Berapa? Kita main translation boleh? Contoh dekat sini berapa? Dia bergerak ke kanan berapa? Tak ada kan? Tak ada. So dia gerak ke atas berapa? Contoh. Contoh dia gerak 5. Contoh. So bermaksud dekat sekarang ni, value of X dekat bahagian atas ini adalah sama dengan kosong. Boleh tak? Ke tak faham? Okey, faham. Boleh tak? Bermakna kita tak payah hiraukan yang belah bawah. Sebenarnya kita nak tahu vektor yang dekat atas ni saja. Sini kosong, so dia akan jadi kosong lah. Darab, walaupun dia kata parallel, cikgu ambil lambda pun akan jadi kosong juga. So cikgu boleh buat conclusion, negative 4 plus 3K sama dengan kosong. So K sama dengan berapa? K sama dengan negatif. K sama dengan 4/3. 4/3. Okey, betul. K 4/3. Boleh nampak tak yang tu ada soalan macam ni juga. Hari tu ada satu soalan macam ni. Soalan SBP tak silap. Soalan dia sama macam ni. So boleh tengok balik semula soalan SBP. Okey, dengar tak adik suara cikgu jelas ke tak? Dengar Ego, dengar. Okey, kita tengok jap siapa yang ada ni, siapa yang tak ada ni. Aisyah tak ada sunyi Ego. Aisyah dah hilang dah? Tak Ego. Ada. Rumah dia. Kan tak ada. So kita ada 28 orang ada hari ni. Alia, Akila, Anik, Syazwan, mana lagi ni? Serita, Alia, Ika Syamina, Husna, Hidayah, Farzana, Anis. Ahmad Fikri. Fikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas tak cikgu cakap? Ke tak jelas? Tak apalah, kalau tak boleh tu kita cuba yang mana boleh saja. Okey, kita pergi soalan nombor 9. Oh, dia soalan ni Johor ni dia suka sangat dengan vektor. So kita jawablah vektor dia ni. Kita kecilkan sikit kita punya tulisan. Diagram 9 shows a parallelogram. So nampak parallelogram OABC. OABC. Ingat ni sama parallelogram. So kena ingat APD, OPC, DCB straight line. Straight line tak ada masalah lah. Kita boleh tahulah straight line semua. So sekarang kita boleh jawab soalan OA sama dengan 6. Boleh. So OC sama dengan 12. Sini 12. 12C. Okey. OP sama dengan 3. Ratio cikgu buat macam tu. So ini sama dengan 1. So bermaksud sini adalah 9C. Sini adalah 3C. Setuju Boleh nampak yang tu kan? So sekarang ni cikgu padam ni sebab takut kita terkeliru. So kita jadi 9C. Sini jadi 3C. Boleh? So kita ada lagi information yang lain? So tak ada kot. So kita terus jawab soalan. Boleh? Soalan nombor AP. AP kita pergi A ke P. A pergi ke P. So akan jadi negatif 6A. Ni senang je kot. Tambah 9C. Boleh? Boleh tak tu? Okey, kita padam apa yang tak perlu dulu. Kita ambil yang perlu sahaja. Okey, sekarang kita nak jawab B. Area of PDC. PDC adalah 4. And perpendicular distance from A, BD is 5 unit. So BD mana bawah ni, kat bawah kan? Garisan bawah ni dengan A. So perpendicular jadi macam ni. So this one is 5 unit. Boleh? Boleh tengok betul-betul? Boleh faham yang tu? So boleh tengok betul-betul. So boleh hadam dulu information yang dia bagi. So sekarang kita nak cuba menjawab soalan. Okey, apa yang kita boleh cari lagi dekat sini? So dia nak luas, find A. So okey, kita buat sikit kat sini Okey, cikgu keluarkan ke tepi boleh tak? Macam ni je buat. Kita boleh, soalan ni boleh main ratio. Ini adalah 4 ni, nampak tak? 4. Ini adalah 3C sebab dia ratio tadi kan. 1 dengan 3. So sini adalah 9C. Sini 6A. Okey, dari sini kita boleh main ratio saja. Apa yang kita boleh dapat kalau 4 di sini bermaksud ini berapa kali ganda ni? 3, ni 3 darab 3 kan dari 9. So 4 kita darab juga dengan 3. Boleh? So kita akan dapat 12 kat sini. Ini adalah dia punya area. Boleh? Boleh faham tak yang tu? Apa yang cikgu bulat-bulatkan ni? Takut tak faham tak kan? So kita padam ini. Okey, kita padam ini. Boleh nampak tak apa cikgu buat? Darab 3. So kalau 6A dekat sini, berapa dekat sini agak-agak? So kita bahagilah dengan 3 sebab ini kawasan lagi besar. So akan jadi 2A dekat sini. Itu tips dia yang pertama. Ingat 2A. So this one is, di sini berapa? Dia kata adalah parallelogram. So kita boleh tahulah sebenarnya dia adalah 6A. So yang ini 2A kita masukkan terus kat dalam ni. Boleh?
Okey, satu lagi information yang kita perlu ungkapkan dekat sini. Cikgu nak keluarkan yang ni. Nampak cikgu tulis ni? Cikgu nak keluarkan ni. Okey, cikgu keluar sekarang. Cikgu buat magic. Cheat. Okey, yang ni cikgu taklah 5. Kita apa kita 5 sini? Kita letak sini Sini adalah 4. Sini tadi berapa? Sini berapa? Belah sini. Berapa ni? Adalah 12C. Sebab dia adalah sama dengan sini. Nampak tak? Dia sama. Ni macam buat warna lain pula. Ni sama ni. Sini sama dengan sini. Boleh. So dia adalah 12. Betul lah? 12C. Alright. Okey. Sini tadi bawah berapa? Sini 2A. Cikgu buat. Sini 6A. Okey. Yang ni pun kita boleh tak main nisbah juga. Kalau ini area 4. Maknanya cikgu darab 2 lah. 2A darab 2 lah. Lebih kurang lah. Darab 2 lah. Kali dia lah kita nak. So, kalau cikgu nak cari yang semua ni berapa? Cikgu kena ambil dia punya bawah ni kan 8 darab 2 kan. So kita akan dapat semua sekali ni adalah 16. Yang mana satu cikgu? Yang ni cikgu tulis. Boleh cikgu buat ni. Semua ini sekali adalah 16. Tinggi ni cikgu dah tahu dah 5. Dia bagi tadi ni sama. Nampak tak? Ni. Dan panjang bawah pun kita dah tahu 8. So tanpa membuang masa kita terus buat formula area biasa. Boleh? So dia adalah 1/2. Cikgu masukkan 5 dulu. Bawah ni tadi 8x kan? 8A. So cikgu boleh buat 8 magnitude A. Sebab dia magnitude dia nak panjang. Itu dalam vektor kita boleh tukar macam tu je. Sama dengan berapa? 16 dia punya area. So cikgu boleh dapat jawapan sini 4. So A sama dengan 4/5. Boleh tengok betul-betul? Okay? Alright. Tak boleh. Susah. Tak faham. Dia pun tak pernah jumpa kan. Ini jawapan dia kosong dapat kan? Kosong semua dapat kot. Ya. Kosong ke nak set? Ha? Apa? Kosong empty set cikgu. Empty set. Bukan empty Dia set. nak number ni ada N. Tapi tak ada. Tak ada kosong. Baca kosong. Kalau dia nak set baru kita boleh buat empty set ataupun kita buat macam ni kan. So sekarang dia nak number. Berapa bilangan dia? Kosong. Tulis lah kosong. Macam tu maksudnya. Betul tu. Saya jawab yang tu ya. Okey, ini rasanya boleh ramai betul. Okey, cuba tengok yang bawah sikit. Kalau dia bertemu, kita panggil apa dia? Apa dia tu? Inclusive. Kalau dia tak bertemu, dia adalah mutually Eksklusif. ingat yang ni. Ini kena ingat. Sekarang ni baru kita pergi soalan. Kita jawab yang B. Kepada yang ni. Jawab B dulu macam mana? Two event are exhaustive. Ini pun cikgu tak biasa dengar juga ni sebenarnya. Tak apalah, kita jawab je lah. Event but not mutually exclusive. Kalau not mutually exclusive, maksud dia apa? Dia Ada intercept. Dia eksklusif. Asing-asing. Dia inklusif lah maksudnya, betul tak? Dia yang ini, Betul. nampak yang atas. So dia yang tu kita cari yang bersilang. Boleh tak sama-sama kita cari yang bersilang? Yang mana yang Exhaustive. Facing. sama-sama? Yang bersilang kita baca bahasa Melayu dia boleh? Bahasa Melayu dia apa? eksklusif. Habisan. Habisan. Dia habisan. Tak apa. Kita tengok dulu yang ni. Kita jawab dulu yang ni. So dekat sini, kita buat tadi conclusion inklusif kan? Yang mana yang ada bersilang? A dengan B ada bersilang tak? Tak ada. Ada. A dengan C. B dengan C. So A dengan D. Lagi apa yang bersilang lagi? B dengan C. D dengan D. B dengan C. Lagi apa yang bersilang lagi? C dengan D. S dengan A. B dengan D. S dengan Betul A. tak? S tu mana boleh? S sample space. tak payah masuk. Tak event dia. Boleh. Okey. So ada 3 jawapan. CD. Dia ada 3 jawapan sekarang. Tapi dia ada cakap dekat sini, dia kata peristiwa habisan. Bermaksud, cikgu bagi tahu, habisan ni bermaksud semua nombor ada. BC. BC ada semua nombor kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak ada. BC tak ada nombor 6. CD. AD tak ada nombor 1 dengan nombor 2. So jawapan dia adalah BD. Aiku. Boleh ke tak? Faham tak? Jadi so S. Tapi Okey. cikgu kalau bunyi Apa dia? tak faham. Apa yang tak faham? Kenapa Tak, BD? dia ada semua nombor. Kalau sampai 6. Oh, 1 sampai 1 sampai 6. Ya, itulah maksud yang kamu cakap habisan yang kamu gelak tadi. Oh, itulah yang habisan dia. Yalah, lebih kurang lah habisan lah. Rasanya ada ke dalam buku teks ni? Tak ada jumpa pun. Tak apalah.
Okey, kita jawab soalan nombor 2. Bermaksud tadi dah inklusif, betul? So sekarang ni maksud dia lepas ni mesti eksklusif. Tak percaya kita tengok mutually eksklusif. Jawab dulu, eksklusif ada berapa? Ada 2. A dengan C, betul? Betul. Betul. Ya, A dengan C ya. A dengan B boleh? A dengan B lah. Boleh. A dengan B lagi. A dengan C. Ya, A dengan C lagi. Tu je. Itu je kan. So antara dua ni yang tapi dia kata yang ini dia bukan habisan pula. A dengan B. C. So jawapan dia adalah A dengan C. A dengan C. Yang AB adalah habisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada semua sekali. Soalan tu dia tak nak habisan. So jawapan dia adalah AC. Boleh ke tidak? Boleh. Oh, penat. Okey. Nak lagi ke? Cikgu mana nak cakap sesuatu? Saya- Tak nak. Saya okey je. Cikgu, Ya. yang habis saya tu apa maksudnya? Tengok tu dia tidur. 1 Dia ada sampai semua 6. nombor dalam Dia ada space. semua nombor. Ada semua nombor Aisyah. Dia ada semua nombor dalam sample space. Oh, dia punya line slow sikit kau Maisha. Rumah dia hujan. Rumah dia hujan. KL hujan lah. Tak. Saya boleh Wah, seronoklah KL. Tak ada hujan tu. KL panas. Okey. Yelah panas tu ada COVID. Okey, tak. Kita pergi soalan nombor Macam boleh 11. Robik aku. Kita nak balik kampung lah ni. Tak tahan dah duduk sini dah. Kita nak balik kampung dah ni. So 11. Nanti kena. 11 macam mana ni? Tak jawab A. faham. Okey, kalau tak faham, kita tengok macam biasa, yang biasa kita tengok. Kalau Y, sin, maksud dia apa ni? Tentu cikgu tukar. Y sama dengan sin, cikgu letak B ni, cikgu letak sendiri nombor 5. Nombor 2 lah, nombor 2 lah. Jawapan dia ada bertiga je. Okey, jawapan dia Tiga ada per dua. contoh, saya bagi contoh. 3 per 2. Bermaksud dekat sini apa benda ni? Kalau 2X, 2 kali cycle. dua kali cycle sebanyak 360 tau. Dalam 360 dia kena pakai 360 juga. So dalam 360 dia kena ada 2 kali cycle. Maksud dia macam tu lah. So sekarang ni berapa kali cycle kalau sampai 360? Boleh tak cikgu sambungkan garisan ni? 180. Mana ni? Nak kita tambah so sini. 3 saya. Betul dia naik kejap. Sini tarik habis dekat sini. Sini akan jadi 360. Setuju ke tak? So dalam 360 ni ada berapa kali cycle ni? 3. 3. 1, 2, 3. So jawapan dia adalah B adalah 3. Wah. Cikgu tak ada jalan kira kan? Memang terus 3 kan? Ya, yang ni memang dia tengok boleh tahu lah. Kan jawab. Sebab yang ni knowledge kan kena tahu. So yang bawah ni macam biasa kot boleh dapat kot. 8 sin 3x Tak dapat cikgu. Tak faham. tolak 6 sin x. Lagi? Berapa? Tambah 1. Cikgu jarang jumpa sampai cube ni cikgu. Saya bagi sign X. Cikgu. Sekarang ni tengok dulu equation cikgu ni boleh betul ke tak? Memang ada kuasa 3 tapi abaikan Betul. kuasa 3 dulu. 8 kuasa 3 tolak 6 sin x tambah dengan 1. Betul kan? Sama dengan 0. Boleh tekan kalkulator tak? Oh. Tapi tekan kalkulator tak dapat Ya. dapat jawab perpuluhan. Ya tak apa, ambil je perpuluhan tu. Sekarang boleh tekan kalkulator tak? Cikgu tekan kalkulator sama-sama. Tapi yang ni kena pakai unknown dia kena pakai 3 jangan pakai 2 sebab dia. Semua tekan kalkulator Sat, ambil kuasa 3. So A dia berapa? A sama dengan 8, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 6, D sama dengan 1. Boleh masuk? Ni. Dapat perpuluhan. Tak apa, perpuluhan lah. Sebab ni kertas 1. Negatif. Tapi ada Okey. tiga jawapan. Okey, kita dapat 3 jawapan. Ada 3 jawapan. Sin X sama dengan? Negatif 0.939. Okey, betul kan? Ni nombor 1. Nombor 2, sin X sama dengan? 0.766. Okey, yang last kali dapat? 0.174. 0.174. Okey, kita ambil ni. Ingat dia nak, ada soalan dia nak daripada X sampai 180 sahaja. So sin dekat mana tempat positif dia? So sini memang tak boleh pakai dia lah. Dia ni tak boleh pakai negatif sebab dia kat bawah kan nanti kan. Sin positif kat atas. Boleh nampak tak ni kenapa cikgu cancel? So dia akan jadi macam ni kan? Okey, faham. So kita cancel lah sebab soalan nak 180 je, nampak ni. Dia nak sains sempurna sampai positif je. Ya, so kita boleh ambil yang start nombor 2 ni. So ini sin positif buat macam ni, ada 2 tempat. Okay, ini berapa dia punya RA dia berapa kat sini? 0.76. Yelah, RA nya tolong inverse kan.
Okay, shift sign. 50 degree. Okey, cikgu buat 50. So 50, so jadi berapa? X sama dengan 50 30. 50 dengan 130. Betul kan? Betul. Ya. So jadi pula sebelah sini Sebelah sini. 10.02. 10. So dia ambil 10 je lah. 10, jadi jawapan X sama dengan 10 dengan 170. 10. Ha. Betul tak? Betul. Betul. Ah, Betul. 70 lah. So jawapan dia adalah ni lah, X sama dengan 10 lagi. Jawapan berapa ni kat belakang? Betul tak jawapan dia? Sekejap, saya check. Ya. Betul Ya, betul cikgu. Okey dah, kita teruskan. Cikgu dah tahu dah betul saja je. Weh. In the diagram to have OPS is isosceles. So OPS ni adalah isosceles, dia panjang sama, triangle, and OQR is sector, with center O, ni center dia. Okey, boleh faham dah? Kita buat yang ni. So 0.5, sini pun 0.52 juga. Sini berapa? 180 berapa? Assalamualaikum. Orang nak habis dah, Assalamualaikum apa tu. Pergi saham siap. Kalau 180 dia sebenarnya sama dengan pi ataupun 3.142. So bolehlah tolak 3 point. Ini cikgu main-main je. 142 tolak dengan 0.52 tolak 0.52. So akan dapat jawapan 2.1 kat sini. 2.102. Okey, tak apalah, kita main-main dulu yang ni. Kita tak tengok soalan lagi sebenarnya. Given that OP adalah 2, ratio PQ adalah 3. So nak buat apa ni? And the length of arc adalah 13. Find the area of shaded region. Shaded region macam mana? Kita ambil yang besar, Tolak yang kecil. tolak yang segitiga tu. Setuju? So yang besar kita kira dulu berapa? 1/2. AB R square. Berapa nak dapat tu? 25. 25 macam mana dapat? Kita guna SR theta. SR theta. Radius kita tak tahu. Theta kita tahu 0.52. Dapat 13. So R sama dengan 25. Sini sama dengan 25. So boleh masukkan 25 dekat 10. kuasa 2. 15. Okay, so sebelah sini nak tolak dengan apa? Segitiga. Kita tolak segitiga, kita pakai solution of triangle punya boleh. 1/2 AB, ini berapa ni? 25 bermaksud sini 15, sini adalah 10, betul? So 10 dekat sini juga. Kau pakai ratio tu, 25 bahagi dengan 5, 1 jadi 5, 5 darab 3, 15. 5 darab 2, 10. Boleh? So kita ambil AB sin C punya formula. A dia 10, B pun 10. Sin berapa? 120.42. Ha? 120.42. Ya, dia ni kena jangan ambil 2.1 pula sebab dia kena dalam degree. 120.42. Nanti tolakkan dapat jawapan berapa? 119.38. Jadi senang je kot. Ini sepatutnya semua. Saya boleh buat cikgu. Satu je kamu boleh buat? Masya Allah. Taklah ni 119.3787. Okey, bolehlah mana-mana jawapannya boleh. Okey, kita teruskan lagi. Sementara masih lagi ada kenapa tu kan? Okey, ada kekuatan. Okey, yang ni. Susah, tak faham. Tak, soalan logarithm. So sekarang ini ada soalan linear law kan? Ya. Ya, Okey, linear law kita buat step macam biasa dulu. Kita tukar je. tak Boleh tak faham. kita? Ha? Tukar tukar lot 2 je. kan? Kita tukar je jadi ni. Lot 2. So jadi macam mana? So akan jadi Log log 2y. log 2y sama dengan Log 2a. 2a tambah x Log log X, log 2b. 2b. Cikgu cantikkan sikit. Log 2 jadi log 2b. Cikgu buat kurungan. Ini x tambah log 2a. Betul ke tidak? Betul. So ini adalah m. M sama dengan berapa? Lot 2B. Okey, yang ni pula adalah T. C. Buat macam ni dulu. Tak apa, jawab yang ni dulu. Lepas tu baru kita buat. Okey, sebelum ni dia bagi table kan kalau kita jawab kertas 2, betul tak? So ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. Betul? So sekarang ni cikgu buat macam ni, boleh? X, Y. X berapa? 3, Y sama dengan 64. 1 sama dengan 8. Boleh? Okey. Sekarang ni kita buatlah log 2Y. Sekarang ni kita buat satu-satu ya, kita masukkan Y. Maknanya log 2, 64.
6 plus 24 sama dengan berapa? Dapat tak ni? Kalau 2 je. Berapa? Berapa? 64 sama dengan berapa? Log 2 kuasa 6 kan? Betul tak? Ya. 2 kuasa Betul kan? So dapatlah 6. So dapat 6 kat sini. Oh. Boleh ke tidak? Oh, saya punya cari log 2 tadi tu. So dapat yang ni. So kita boleh lah buat yang ni pula. Yang ni pula berapa? Yang ni dah akan dapat juga. Maknanya log 2, 8. So akan dapat 3. 3. Ya, betul. 3. Lepas tu, Okay. Lepas tu 3. Soalan dia nak apa? Kalau sudah lakukan. Dia kata sketch. So kita sketch lah. cash dekat gambar tu ke buat baru? Dia ada kat bawah ni. Tak ada. Oh, tak ada. So sketch kat bawah lah macam ni. Boleh sketch macam tu. Dapat berapa? Macam mana nak tahu? Nak kena cari Y intercept dengan X intercept ke cikgu? Ha. Tak payah. Dulu kita buat macam ni dulu. Berapa kat sini? Ini adalah log 2Y. Ini adalah X. Betul? So sekarang kita masuklah kita punya ni dengan ni. Berapa ni? Bila 6 berapa? 6, X2, Bila X. 64 sama dengan X lah. Allah. Ambil yang ni dengan yang ni. Y 6. Ya, dia akan jadi macam ni lah. Koordinat dia akan jadi 3, 6. Satu lagi berapa? 1, 3. 1, 3. So kita plot je dekat situ, kita tarik je. 3, 6 kat mana? 3, 6 dekat sini contoh. 1, 3 dekat mana? Dekat sini. So boleh tarik je. Jangan macam cikgu tu. saya tak nampak. Tak keluar. Kau intercept mana pun tak kisah je. Dia bukan dekat kosong. Dia tak kosong pun. Kalau kamu buat atas kata graf betul, dia tak akan jadi kosong. Kita boleh cari je sebenarnya. Tapi sekarang ni, dia tak ada kaitan pun dengan soalan y-intercept sebenarnya. Okey, kita dah buat yang ni. Buat je macam ni. Sebab dia kata sketch. Sketch kamu boleh lah buat macam ni. Nanti kamu plot elok-elok. Macam ni lah. Plot elok-elok nanti kamu kata salah plot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh 3, 6. 3, 6 dekat sini. Betul ke ni? Buat ni. 3, 6 dekat sini. 1, 3 dekat mana? Dekat bawah sikit. Lepas tu kita tarik macam ni. Tariklah macam ni. Cukup sekadar macam tu je dia nak kita sketch. Dapat markah penuh dah. Jadi point dia kena betul tadi Yang point tadi kena betul. 3, 6 dengan 1, 3 ni kena betul. Okey, sekarang soalan yang kedua dia nak apa ni? Log 2B tadi kita kata apa? Min. Adalah gradient. Kan? Gradient. So gradient kita carilah gradient kat sini berapa? 6 tolak 3, 3 tolak 1, 2. So gradient dia adalah 3/2. Soalan dia tanya apa ni? Hence state the value of. Inilah jawapan dia adalah 3/2 lah. Ya. Okey. Oh, tak payah cari B kat A. Tak payahlah dia bukan nak dia kalau soalan dia tanya find the B baru kita cari B kan. Sekarang ni tak payah. Sekarang dia nak log 2B sebab kita dapat macam ni nanti log 2B sama dengan 3/2. Ini soalan dia nak. So kita bagilah yang ni. Kalau soalan dia nak B, kita kena terbalikkanlah. 2 kuasa 3/2 sama dengan B kan. So itu kita dapat B. Sekarang tak perlu cari B, dia nak log 2B, bukan nak log B. Dia bukan nak B, dia nak log 2B. Okay. Kan? Boleh ke tak ni? Dah penat dah ni? Kita pergi soalan nombor 14. Tak yuk, cikgu. Okey, semua. Okey. Sekarang ni 4, 2, 1 setengah adalah GP. R dia berapa? 2 bagi 4, 1/2. 1/2. A dia sama dengan 4. Boleh tak? Jadi, Siapa yang dah cuba soalan ni? saya dah cuba cikgu. Boleh dapat jawapan tak? Dapat. Patutnya A ni boleh dapat lah. Kalau B tak dapat pun A boleh dapat. Ya, dapat. Tapi cikgu, logik ke kalau dia 1 kuasa N? Macam mana? Ke jawapan saya salah? 1/n dia. Okey, dah bagi kita jawab je. Sebelum kita tahu siapa salah. Nah, sekarang ni dia nak into of n je. Dia tak nak jawapan pun sebenarnya. So sekarang ni tak apa. Kita pergi formula dulu. Dia nak sum. Sum apa formula dia? S N. Yang kedua A 1 tolak R kuasa N Okey, betul. bahagi 1 tolak R. Okey, so sekarang ni dia nak Sn plus 2. Sama je, kita masukkan je. Cuma kita ubahkan n tu jadi n tambah 2 je. Boleh. A sama dengan berapa? 4, 1 tolak. 1/2. Okey, yang ni tak kisah nak jawab. 0.5 Yang ni kita letak 0.5. N N tambah tambah 2. n tambah 2 tutup kurungan bawah jadi 0.5, betul? So kita Betul. boleh bagi 4 bahagi 0.5 kita akan dapat 8. 8. Ya.
1 tolak 0.5 N tambah 2. Yang ni kita boleh selesaikan lagi sebenarnya nak bagi cantik. 0.5 N darab 0.5 kuasa 2. Okey, cikgu tukar yang kat dalam 1 tolak 0.5 N darab, cikgu titik je tau darab 0.5 kuasa 2. 0.5 kuasa 2 dapat berapa? 1/4 kan? 0.125. Ah, 1/4 kan? 0.1.5 1/8 ni tu. Ha? Kan 1.5 0.5 kuasa dengan 0.5 kuasa dengan 2 Kuasa berapa? 2 1/4. Ah, 0.1/4 lah. So 1/4. Lepas tu darab dengan 0.5. Okey, lepas tu sekarang ni cikgu masukkan dulu. Sini masuk sini, sini masuk sini. Boleh? Kita kembangkan lah. 8 tolak dengan 8 0.5 N darab 1/4. Boleh? Faham tak yang tu? Cikgu nak simplify bagi cantik lagi senang. Nanti lagi susah kita dekat akhirnya kalau banyak sangat kita nak kena pecah-pecah. So sekarang ni jadi 8 tolak, ini jadi boleh cancel sebab dia nombor. So akan jadi 2 0.5 N. 1. Ya, Dapat betul. So dapat macam ni. Syukurlah dapat macam ni pun dah okey dah. Tak ada masalah. Cikgu kalau jawapan saya 2 darab 0.5 kira betul tak? 2? Boleh. Tak ada So, jadi masalah. 8 tolak 1 kuasa N. 8 tolak 1 kuasa N. 8 tolak 1 kuasa N. Saya tak tahu macam mana ibu, tapi dapat Mana boleh? Tak boleh. Salah. Sebab yang N ni kita tak boleh darab dengan nombor tau. Yang ada power, darab dengan 5, kita tak boleh campurkan dia orang ni. Sebab dia orang tak boleh. Sebab ni ada N. Dia tak boleh kacau pun sebenarnya. Oh, nanti 1/N nanti tak jadi ibu. So tak boleh. Memang cara macam ni je kena buat. Kita pecahkan dulu. Dan yang ini 1/4 ni dah jadi 1/4. Baru cikgu potong. Dia tak ada N dah. So baru cikgu potong. So sekarang ni tak boleh potong. Oh, kamu buat 2 bahagi setengah ke? 4. Tak tahulah kamu buat macam mana. Tapi tak boleh. Jawapan dia kena yang ni ataupun setara dengannya lah. Ataupun belah atas ni pun boleh dah terima. Cikgu kecilkan lagi kat bawah. Boleh, dekat bawah tu pula dia kata apa? Find the minimum value of M if the difference between the sum of the first N plus 2 and the sum of the first N term is less than 3/32. Maksudnya macam mana? SN. Apa yang nak tolak dengan apa? Sekarang itu yang lagi penting. Sebab dia nak between. So apa nak tolak dengan apa? SN tambah 2 tolak SN. Ya, dia SN tambah 2 yang tolak. Sebab dia lagi besar, lagi banyak lah dia punya tu sebab dia jadi positif. So SN less than 3/32. Ini dia punya jalan kerja dia. So boleh sambung dekat bawah. So sekarang ni kita dah ada yang ni Kita dah ada SN plus 2 dah ada. Nampak tak? So sekarang ni kita masukkan SN boleh tak? SN. Nak bagi senang. Kita cari sini nanti kita masukkan sana. So SN sama dengan 4. 1 tolak 0.5 N. Betul? Sini 0.5. Dia akan dapat 8 juga. 8. 1 tolak 0.5 N. Ni dalam kedua. Dalam lah. So dalam. Okey macam ni. Nak kecilkan lagi ke? Boleh juga. Kita buat macam ni. 8 tolak 8 kurungan 0.5 N. Boleh. Kita dapat yang ni 2. Kita masukkan dekat dalam ni. Yang ni SN plus 2 tadi kita dapat berapa? 8. 8 tolak. Alamak macam pula. 8 tolak 2 0.5 N. Betul yang ni? Yang ni kita ambil yang ni pula. Yang ni pula kita ambil. So tolak cikgu buat kurungan. 8 tolak 8 0.5 N. Dah ke? Faham ke tu ni? So 8. Proses ni. Tak cikgu salin je ni. Cikgu salin je. Tolak 8 tambah 8 0.5 N less than 3/32. Ingat 8 dengan 8 boleh hilang. So kita tinggal Kosong. yang ni je. Okay, kosong. So tinggal yang ni je. Tengok betul-betul. Berapa jawapan dia? Factorize. Nak factorize boleh, kita tak payah factorize pun boleh. Kita terus Let agak-agak Y. dulu. Sebenarnya bayangkanlah ini adalah X. So akan jadi negatif 2X. Sini pun X juga. So tambah dengan 8X. Jadi berapa ni? 6X. 6X kan? So kita boleh tahu Ya. macam tu je. 6 0.5 N. Boleh dapat N tu tak? Oh. Boleh? Macam mana? Boleh. Boleh tak X dapat sama tu? dengan 1. Lepas tu buat 6 tu kan cikgu? Ya, bawa 6 dulu. Tak boleh lock lagi. Sebab ada 6 tu. Bagi 6 dapat berapa? 1/64. So 0.5 N
1/64. Sekarang nak pakai apa? Log. Okey, dia ada dua cara. Ada orang buat, Berikan. dia samakan dia punya sebelah kanan dengan sebelah kiri. And then jawapan dia jadi salah. Okey, 1/64, boleh tak cikgu nak tukar jadi 0.5 kuasa 6? Tolong tekan kalkulator sekejap. Sekejap. 0.5 kuasa 6, boleh dapat jawapan tak? Boleh. Boleh ke? So dapat macam ni lah nanti. So Ha, n less than 6. So jawapan dia n sama dengan 5, betul tak? betul? So sebenarnya salah kaedah tu. Salah. Kita tak boleh pakai yang tu. Kita kena pakai log juga. Sebab apa? Sebab bila ada log ni kita boleh nampak 0.5 tu sebenarnya adalah negatif. Okey, kita cuba bertambah log kiri kanan boleh? So kita akan dapat berapa? N log 0.5. Setuju? Ha. Sini log 1/64. Okey, kita nak bawa apa ke bawah ni? Log 0.5 ke sana. Okey, log 0.5 tekan kalkulator side dia jadi apa? Negatif 0.3. Ya, sebab dia negatif kita kena tukar sign. Oh. So sekarang ni tukar sign dah. Log 1/64 bahagi dengan log 0.5 sama dengan n. So n sama dengan berapa? 7. 6. So n sama 6. dengan 7. So nampak different dia macam mana. So kena tengok betul-betul yang tu. So kalau nak selamat lepas ni kena biasakan pakai log dia terus, senang. Tapi hati-hati bila log setengah tu maksud dia negatif, so dia bawa pergi sebelah sana. Kalau inequality memang jawapan kita salah. Jawapan akhir selalu orang salah lah kalau dia tak ambil kisah benda tu. So kena ambil kisah yang itu. Okey. Okay. Soalan terakhir lah, 15. Log ni boleh kan? Soalan nombor 16 nampak macam senang je. 16 dengan 17 senang kan? Ada siapa yang dah dapat jawapan? 17 susah. 17 susah, senang je, tak susah. Susah. Boleh tu, cuba lagi. Senang tu, boleh. Okey. Boleh. Semua boleh. Yang tu senang je, tak ada yang susah pun. Okey, kita pandang ini. Kita jawab yang ni last. 21 ini adalah arithmetic. So 21, negatif 21, negatif 16, negatif 11. Ingat kalau tak ada idea sangat, tolonglah buat macam ni terus. Sebab dia sikit je. Berapa lagi? Lagi? Ha? Tolong cikgu sambungkan dia punya nombor ni. Negatif. Sekejap. Negatif 6. 6 ke 7? 6. 6. Sini. Negatif Negatif 1. 1. Ini tahu, kalau tak tahu apa-apa, ni siapa yang tak jawab soalan ni? Boleh jawab ke soalan ni? Tak jawab lagi. Okey, kalau tak jawab, kalau tak Tak boleh jawab, Tak terus buat boleh. macam ni lah. Kalau tak boleh jawab, terus buat macam ni. Boleh tak? Ini boleh dapat markah juga sebenarnya. So berapa ni? 20. Tolong cikgu 24, 29. Lagi? 34. 34. 39. Last. 44. 44. Okey, dah stop, cukup. 9. Okey, kalau soalan ditanya sekarang, state the 4 consecutive term. Dia nak tengok term, dia nak 4 consecutive term, bila ditambah jadi, okey, satu soalan ni dah salah. 126 ke jawapan dia? Ha? Macam mana? Sekejap saya tengok. Soalan salah yang ni, 190 tak boleh jumpa. So bila cek jawapan dia sebenarnya 4, 29. yalah dia punya bukan 190 ni. Dia tak boleh letak 190. Dia jawapan dia 126. Betul tak? Tengok jawapan belakang Zat. Jawapan dia 126 Ego. Ya, jawapan dia 126. So kita ambil je lah term yang keberapa tambah tadi 126 lah. Kalau tak tahu lah kamu tambah lah. Cuba-cuba tambah 4 ni. Cuba-cuba tambah 4 ni. Kamu akan dapat jawapan. Okey, siapa yang tak tahu, kita pakai term. Cikgu pun jawab soalan ni pakai SN sebenarnya. Cikgu tengok jawapan dia pakai TN. Tapi tak apalah, kamu tengok jawapan belakang pun boleh. Nak ikut cara cikgu pun boleh. Cikgu ambil SN. Maknanya cikgu nak cari dia punya force consecutive tu. Cikgu buat SN yang hujung sekali tolak dengan SN tolak 4. Sama dengan 126. Mungkinlah banyak juga kerja dia lah. Lepas tu cikgu masukkan satu-satu. Cikgu akan dapat beginilah lebih kurang. 2 negatif 21. Formula aritmetik N over 2. 2A plus N minus 1. D kan. D kita berapa? 5 macam ni maksud dia. Itu cikgu buat belah sini lah. Tolak. N over 4. Bagi dengan 2. Sabar Sabar sikit lagi. Cikgu tak tunjuk habis pun. Kamu kira sendiri nanti. Mana nak tunjuk. 2 negatif 21 tambah dengan N tolak 5. So dapat begini sama dengan 126. Ada orang nak pakai TN pun boleh juga. Tengok jawapan belakang. Boleh juga, tak ada masalah.
Cikgu pakai macam ni, last nanti cikgu dapat macam ni, 40N tolak 268 sama dengan 252. So cikgu dapat 40N sama dengan 520. So N cikgu sama dengan 13. N cikgu yang 13 bermaksud cikgu ambil term yang ke-13, 13. Oh. T12. Sebab cikgu ambil yang N tau, cikgu akan dapat N. N tu adalah yang ujung sekali, maknanya antara 4 nombor tu dekat ujung sekali. So T11 dengan T10. So kita ambil daripada T10, mana T10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So cikgu tambahkan 24, 29, 34, 39. Cikgu cek balik dapat 126. Dapat 126. Ya, so itulah jawapan dia. Kamu nak guna TN pun boleh juga. Sebab cikgu tadi tak pakai TN. Senang sikit. Tak, dia sebenarnya SN lagi susah. Okay, kamu tengok balik semula yang ni. Maknanya macam ni lah. Kita ambil SN tu maknanya kita nak tolak sebelum ni. Tak apalah, pandai-pandai lah kamu tengok. So nak pakai TN nampak lagi jelas lah. Okay, ada masalah lagi? Nak sambung lagi ke? Saya Ikut cikgu lah. Ikut cikgu lah. Ikut cikgu, ikut kamu lah. Kalau kamu semangat, cikgu lagi semangat. Cikgu boleh je, boleh je. Okay, cikgu jawab ni lagi. Sampai 17 lah. Nombor baju cikgu 17, cikgu jawab nombor 17 dah. Ya, Okay, cikgu. ini sebenarnya susah. Ingat ini tukar terus kepada bentuk berapa? Anti-lock. anti-lock. Jadi berapa? Tapi 8 Kuasa 3 tu boleh bagi 8 ke? Mana? Bukan dia 8 log 3. 8 2. Cikgu Ini- 3 tu boleh bahagi 8 ke? 3 bagi 8 tak boleh. kan nak jadi 8 tu kuasa cikgu. Ya, sekarang ni cuba 8 N sama dengan 3. Macam mana kita nak tukar ni pergi bentuk log? Kita tukar pergi bentuk log boleh? 8 N dibayangkan. Jadi apa? Log 8. Log 8 3 sama dengan N. Setuju tak ini? Ya. Ni banyak kali dah cikgu tunjuk macam mana nak tukar senang ni. Kalau sini nak tukar pergi atas balik jadi berapa? Ambil base 8, power dengan kuasa, ambil yang jawapan sama dengan 3. Boleh faham yang tu? Itu pergi sana balik ambil log 8, 3 sama dengan N. Boleh faham yang tu tak? Kira 3 log 2x sama dengan Tu kita padam balik. Tak apa, itu tunjuk je. Nak bagi tunjuk je. Sekarang ni kita padam semua sekali. Sekarang ni kita ambil log base berapa? 8. Jawapan berapa? 3. Sama dengan berapa? Log 2X. 2x. Kena dapat macam ni dulu. So terpulanglah kamu nak tukar belah kanan ke tukar belah kiri, tak ada masalah. Cikgu rasa boleh juga dapat jawapan. Sekarang cikgu tukar belah kiri ni. Cikgu nak tukar pergi log 2. Log 3 sini jadi berapa? 8. 3 8. Betul eh? Ya. So cikgu kecilkan lagi dapat berapa? Log Log 2, 3. 3 cikgu naik sana boleh? Log 2X. 3 ni cikgu naik sana kan? So jadi macam ni. Boleh? Okey. Boleh cikgu samakan je. 3 sama dengan X kuasa 3. So dia nak X kan? So X sama dengan nampak tak ni? Nampak, Dapat. nampak tapi confused. Confuse tak mana? Dia tanya x sama dengan cukai kuasa 3. Ya. Kat mana? Kat mana masalah? Tukarkan je Aisyah. Tukarkan je. Kalau tak nampak, buat macam ni. 8N sama dengan 3 contoh kan. Cikgu tukar yang atas tu jadi N. So cikgu nak tukar kepada log, cikgu akan ambil log. Label dia 8 akan jadi 8. Jawapan dia 3 sama dengan N. Ini yang cikgu buat. So cikgu masukkanlah. Lepas tu kamu buat, selesaikan. Dapat jawapan. Penatnya. Boleh tak N ni? Allah. Boleh? Dah. Okey. Boleh. Okey, kita pergi yang ni. Last soalan, nanti kita habis tidur. Okey, sekarang ni nak buat apa? Sekarang ni cikgu nak tukar pergi jadi log 2 boleh tak? Semua sekali. Boleh. Okey, jadi ni cikgu buat log 2 Cikgu akan dapat log 2, 256 dekat atas. Bawah jadi log 2, X2, betul? Tolak log 2X sama dengan 3. Okey, nampak macam keliru ke kat sini? Ya. Kat bawah. Okey, sekarang ni cikgu padam yang 2 ni. Atau ada cara lain kot. Okey, cikgu buat macam ni. Betul tak? Sama je kan? Okey, sekarang ni cikgu tak nak kelirukan cikgu. Cikgu buka, cikgu assume log 2X sama dengan Y. Cikgu buat. So cikgu akan dapat macam mana ni? Log 256 ni boleh kecilkan tak? Boleh. Boleh. 2 kuasa 8. 2 kuasa 8, so jadi 8 lah. Ya.
8, bawah ni akan jadi 2y, cikgu buat. Tolak dengan y sama dengan 3. So sekarang cikgu dah tahu dah dia pakai kuadratik je sebenarnya. So cikgu darab semua dengan, nah dapat berapa nanti? Cikgu cantikkan semua sekali. Ini yang cikgu dapat. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so dah dapat macam ni, tekan kalkulator, dapat jawapan y tolak 1, y tambah 4 sama dengan 0. Lepas tu cikgu buat y sama dengan 1. Jadi y sama dengan berapa ni? Y Y boleh. sama dengan 20. Okay, sekarang cikgu masukkan balik. Y tadi cikgu tukar balik semula. Lepas tu nak buat apa pula, kita boleh pakai penukaran Betul tak? log index tadi, boleh tak? 2 kuasa 1 sama dengan X. Sini pula, 2 kuasa negatif 4 sama dengan X. So, X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 1/16. Boleh dapat ke tak? Boleh. Boleh.